Volkes, gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Sepanjang genosid ni hampir 6 juta orang Yahudi yang mati. Dan sebenarnya jumlah orang-orang Yahudi yang mati tu sebenarnya itu adalah 2/3 daripada orang Yahudi yang ada kat Europe waktu tu. Selain daripada tu, 2 juta orang Poland yang dibunuh, 3 juta tahanan perang Rusia, ahli-ahli daripada parti komunis Jerman ataupun musuh-musuh politik Hitler, and then pesakit-pesakit mental dan orang kurang upaya, orang-orang homoseksual, and then ada a few orang Kristian yang menganut mazhab Adventism. So korang bayangkanlah sebenarnya berapa ramai orang yang Hitler dah arahkan untuk bunuh. So Adolf Hitler ni lahir pada 20 April 1889. So dia ni lahir dekat satu kampung kecil yang bernama Branau am Inn, dekat sempadan Austria Jerman, dekat area Bavaria. So waktu zaman sekolah Hitler ni, dia ni memang minat gila dengan 2 subjek, iaitu lukisan dan juga sejarah. Waktu Hitler ni masih sekolah, sebenarnya ada seorang cikgu dia ni tahu yang banyak influence Hitler ni. Nama cikgu dia ni ialah Dr. Leopold. Dia ni lah yang banyak ceritakan pasal pahlawan-pahlawan Jerman dekat Hitler, dan disebabkan cerita-cerita dia ni lah yang membuatkan Hitler ni betul-betul inspired. Sebenarnya waktu umur Hitler ni 17 tahun, Hitler ni pernah try nak jadi seorang pelukis. So waktu tu dia pun try lah untuk masuk satu sekolah melukis yang bagus dekat Vienna. Nama sekolah tu ialah Vienna Academy of Fine Art. Tapi Hitler ni betul-betul tak ada luck waktu tu. 2 kali dia try, dua-dua kali dia fail. Dia still lagi nak masuk sekolah tu. Tapi masalah dia ialah waktu tu Hitler ni betul-betul dah tak ada duit tau. Sebab dikatakan cara kehidupan Hitler ni memang suka bermewah dan boros. So waktu tu disebabkan betul-betul Hitler dah tak ada duit, akhirnya dia pun terpaksa tidur dekat bangku-bangku dekat taman rekreasi. And then waktu tu lah sebenarnya Hitler ni jadi seorang yang keras tau. Sebab waktu tu dia memang betul-betul susah. Waktu tu dia beli postcard yang ada gambar bangunan-bangunan dekat situ. Dia lukis mula gambar bangunan-bangunan tu dan dia jual balik. So macam itulah cara dia survive waktu tu. And waktu tu Hitler ni memang suka banyak baca buku-buku berkenaan dengan falsafah. So tak lama lepas tu berlaku Perang Dunia Pertama tau. Perang tu melibatkan antara kuasa paksi dan juga kuasa bersekutu. So kuasa paksi waktu tu ialah Jerman, Austria dengan Hungary. And then kuasa bersekutu waktu tu pula ialah terdiri daripada Perancis, Great Britain, Russia, US dan juga Itali. So Hitler memang semangat lah nak join tentera waktu tu. And then waktu tu Hitler pun telah ditugaskan sebagai seorang pengantar maklumat dalam pasukan infanteri Regimen Bavaria ke-16. So masa Hitler ni tengah servis dalam askar waktu tu, Hitler ni boleh dikatakan dia ni memang perform lah. So disebabkan performan Hitler yang baik dalam tentera waktu tu, Hitler ni dianugerahkan Iron Cross 2 kali. So yang pertama Hitler dapat award ni pada tahun 1914 tau. Waktu ni dia dapat Iron Cross second class. And then kali kedua pada tahun 1918 dia dapat sekali lagi award Iron Cross ni, tapi first class. So waktu mula-mula perang tu memang nampak potensi lah yang Jerman ni memang boleh menang perang tu. Tapi disebabkan perang tu perang yang lama, askar-askar Jerman ni makin lama makin penat tau. Dia orang punya bekalan pun makin lama makin tak cukup. So pada 11 November 1918 akhirnya Jerman terpaksa lah surrender. Sebab waktu tu memang dia dah tak boleh nak lawan dah. So disebabkan kekalahan tu, Jerman ni terpaksa tau tanda tangan satu agreement yang dipanggil Perjanjian Versailles. So perjanjian ni sebenarnya boleh kata perjanjian yang berat sebelah lah. Boleh kata sebagai satu hukuman untuk negara Jerman waktu tu. Contoh dia, Jerman terpaksa membayar wang pampasan dekat negara-negara bersekutu tu. And then Jerman terpaksa bagi tanah jajahan dia dekat Perancis. Lepas tu Jerman tak boleh ada lebih daripada 100,000 orang askar. Dia tak boleh ada kereta kebal. Banyaklah benda-benda dalam perjanjian tu sebenarnya yang menekan pihak Jerman ni tau. So waktu tu ramailah orang-orang Jerman yang bengang tau. Sebab dia rasa macam kerajaan Jerman waktu tu ayam-ayam sangat. Termasuklah Hitler ni. Dan pada tahun 1919 ada satu insiden penting yang jadi tau. Waktu tu ada satu community ni nama dia Tuller Society. Diorang ni sebenarnya adalah grup-grup student tau. And then diorang ni sukalah discuss pasal nationalism, pasal ekonomi negara waktu tu. Sebab waktu tu boleh dikatakan Jerman ni memang tengah teruk. And then waktu tu Hitler ni terdengar tau apa yang student-student ni bincangkan. Dia ni terus bangun dan bagi satu speech yang bersemangat lah waktu tu. Kebetulan pula waktu tu ada Anton Drexler. Dia ni ialah presiden kepada Parti Pekerja Jerman waktu tu. So bila dia dengar Hitler bangun bagi speech yang semangat macam tu, dia pun rasa tertarik lah nak ajak Hitler ni join parti dia. So waktu tu lah secara officialnya Adolf Hitler ni join Parti Pekerja Jerman. And then bila Hitler join parti ni, dia ni telah ditugaskan kau untuk mengetuai bahagian propaganda parti tu. So perkara pertama yang Hitler buat, dia tukar nama parti ni tau. Daripada Parti Pekerja Jerman, dia tukar nama parti ni kepada Nationalist Socialist German Worker Party, ataupun kita semua memang lebih kenal lah dengan nama parti Nazi. So boleh kata sebenarnya Hitler lah yang mover kepada parti ni tau. Bila Anton Drexler tengok Hitler ni memang betul-betul semangat dan banyak gerakkan parti, dia ni akhirnya resign untuk bagi laluan dekat Hitler.
So pada tahun 1923 berlaku satu krisis ekonomi yang teruk tau dekat Jerman. Waktu tu inflation sangat-sangat teruk dan politik pun boleh kata tak stabil. So waktu tu harga sebuku roti je dah bersamaan dengan 200 bilion mark. Mark ni currency yang Jerman guna waktu tu. So waktu tu rakyat Jerman ni dah mula guna sistem barter tau. Bagi contoh dia tukar arang dengan roti, dia tukar sos dengan sausage. Sebab waktu tu currency duit Jerman ni memang tak stable gila lah. Adolf Hitler waktu tu nampak benda ni macam peluang tau untuk dia. Sebab waktu tu dia memang betul-betul nak take over kerajaan. So waktu tu Hitler ni plan satu rampasan kuasa ataupun kudeta, dia nak take over kerajaan tau. Insiden ni lebih dikenali sebagai Beer Hall Dutch. So disebabkan plan Hitler ni fail, akhirnya Hitler ni pun telah dipenjarakan tau atas tuduhan khianat. Dan waktu dalam penjara ni Hitler dah tulis satu buku tau, iaitu Mein Kampf. Sebab Hitler ni sendiri pernah cakap tau, yang sebenarnya waktu dia dalam penjara ni ialah waktu free education bagi dia. So boleh kata dia ni macam bersyukur jugalah waktu tu, sebab dia dapat waktu untuk rehat dan reflect balik apa plan dia nak buat lepas ni. So pada 20 Disember 1924 akhirnya Hitler ni telah dilepaskan tau. Tapi daripada tahun 1924 sampai tahun 1929, tahun ni boleh kata macam zaman gelap lah untuk parti Nazi ni tau. Sebab 2 kali election waktu tu tapi parti Nazi ni tak menang banyak sangat kerusi. And then pada tahun 1929 berlaku satu krisis ekonomi yang teruk, ataupun lebih dikenali sebagai The Great Depression. Waktu tu berlaku kejatuhan harga saham yang teruk dekat Wall Street. So banyaklah negara-negara yang terkesan dan termasuklah Jerman sekali. Lagi-lagi pula diorang ni negara yang baru lepas perang. So waktu tu hampir 4 juta orang Jerman ni tak ada kerja tau. So disebabkan tak ada choice lain, orang pun mulalah perlahan-lahan percaya dekat parti Nazi ni tau. So masa election pada tahun 1930, parti Nazi ni menang 107 kerusi. Daripada sebelum ni diorang cuma menang 14 kerusi je. Presiden Jerman waktu tu ialah Paul von Hindenburg. Okey, dekat Jerman ni sebenarnya diorang ada 2 tau ketua untuk negara diorang. Yang pertama presiden dan yang kedua ialah chancellor. Dan waktu tu keadaan politik diorang ni memang tak stabil tau. So ramailah sebenarnya yang mencadangkan Adolf Hitler ni dilantik sebagai chancellor waktu tu. Walaupun Paul von Hindenburg ni berat hati nak lantik Hitler ni sebagai chancellor, tapi disebabkan tak ada choice dan berdasarkan ahli politik yang lain, akhirnya Hitler pun dilantik untuk menjadi chancellor Jerman yang baru. And then pada 27 Februari 1933 ada satu insiden yang berlaku. Masa tu Reichstag building diorang ni terbakar tau. Reichstag ni boleh kata macam dewan parlimen diorang lah. So waktu tu Hermann Göring, iaitu orang kanan Hitler ni, dia ni tuduh parti komunis Jerman sengaja nak sabotaj kerajaan yang ada waktu tu. Sebab masa bangunan tu terbakar, ada satu leader daripada parti komunis Jerman yang ada kat situ. So Hermann Göring ni memang salahkan diorang lah. So disebabkan insiden tu, presiden luluskan satu undang-undang yang dinamakan Fire Reichstag Decree. Sebenarnya undang-undang ni dicadangkan oleh Hitler sendiri, yang mana dia ada kuasa untuk tangkap siapa je yang dianggap untuk mengancam keselamatan negara ataupun orang awam. So lepas undang-undang ni dah dikuat kuasa, Hitler ni memang tak tunggu panjang lah. Dia terus tahan hampir 4,000 orang musuh politik dia, terutama daripada parti komunis Jerman. So disebabkan ni lah parti komunis Jerman ni semakin lama semakin lemah. Sebab parti komunis Jerman ni dianggap pencabar terkuat untuk parti Nazi waktu tu. So lepas Hitler dah tahan kebanyakan musuh-musuh politik dia ni, so pada election pada tahun 1933, parti Nazi ni menang dengan kerusi terbanyak. And then sebenarnya lepas tu Hitler ni propose satu lagi undang-undang tau, yang dipanggil Enabling Act. So sebenarnya Enabling Act ni membolehkan Hitler ni untuk buat apa je keputusan tanpa perlu bahas dekat Dewan Reichstag ni selama 4 tahun. So kiranya Hitler ni ada full power lah waktu tu. Dan disebabkan nak luluskan undang-undang ni, dia perlukan 2/3 sokongan daripada Dewan Reichstag ni. So dengan gunakan undang-undang Reichstag Fire Decree tadi, dia tahan lagi 81 orang musuh-musuh politik dia ataupun mana-mana ahli politik yang dia rasa mungkin tak setuju dengan idea dia ni tau. So disebabkan dalam Dewan tu cuma tinggal orang-orang yang bersetuju dengan dia je, akhirnya undang-undang ni pun diluluskan. So bila lulus je undang-undang ni, kiranya Hitler ni dah boleh declare sebagai diktator lah, tapi secara legal. So dengan power yang ada ni lah Hitler ni mula buat macam-macam waktu tu tau. Dan waktu tu juga Hitler ni haramkan 2 parti politik yang dianggap boleh mencabar kekuasaan parti Nazi dia ni. So antara parti yang diharamkan waktu tu ialah parti komunis Jerman dan juga Social Democrat Party. And then Hitler dah tahan sebenarnya hampir 150,000 orang tahanan politik tau. And then Hitler ni memang jagalah setiap platform communication tu. Contoh dia macam magazine, macam surat khabar, macam radio untuk dipantau setiap masa. Dia ni sebenarnya tak nak ada unsur-unsur hasutan yang boleh memburukkan parti Nazi dia ni. Lepas tu Hitler ni juga tubuhkan satu pasukan polis yang baru tau. Polis-polis ni sebenarnya datang kebanyakannya daripada parti Nazi lah, supaya senang Hitler ni nak kontrol. Dan polis-polis ni lebih dikenali dengan panggilan Gestapo. Dan sebenarnya kita tak boleh nak deny juga tau, Hitler ni banyak juga bawa kejayaan dekat Jerman waktu tu. Contohnya Jerman ialah negara Europe yang pertama yang pulih daripada recession waktu tu tau. And then lepas tu Hitler ni ditubuhkan syarikat otomotif milik kerajaan, iaitu Volkswagen yang ada sampai pada hari ni. Lepas tu dia buat lebuh raya Autobahn. So banyaklah kejayaan-kejayaan masa zaman Hitler ni. Sebab itulah rakyat makin lama makin percaya dekat Hitler ni. Sebab Hitler ni memang banyak bantu pulihkan ekonomi yang teruk waktu tu.
So pada tahun 1939, sebenarnya Hitler ni memang ada rancangan untuk conquer Europe ni, terutama kawasan-kawasan Jerman yang hilang waktu Perang Dunia Pertama dulu. So for the first time, Hitler cuba balik nak tuntut wilayah Danzig dekat Poland yang dulu milik Jerman, tapi terpaksa dipulangkan balik sebabkan perjanjian Versailles tu. Tapi takkanlah Poland senang-senang nak bagi kan. So pada 1 September 1939, Hitler ni lancarkan serangan pertama dia ke atas Poland. Tapi seminggu sebenarnya sebelum serangan tu, pihak Jerman ni dah buat satu perjanjian secara senyap-senyap dengan Russia tau. So Jerman decide untuk declare agreement ni dengan pihak Russia supaya pihak Russia tak kacau lah plan Jerman ni untuk take over Poland. Dan sebenarnya agreement tu menguntungkan dua-dua pihak sebenarnya, which is Jerman dan Russia bersetuju untuk membagikan Poland tu kepada dua bahagian. Bahagian Poland Timur akan diambil oleh Russia and Poland Barat akan diambil oleh Jerman. So disebabkan nak cari point untuk perang dengan Poland, so Russia ni pun bagi tahu lah sebenarnya kebanyakan orang Russia Barat ni banyaklah ditindas oleh Poland, yang mati pun ada. So Russia pakailah alasan ni untuk serang Poland. And then pada 3 September, bila musuh-musuh ni dengar yang Jerman ni dah attack Poland, diorang ni declare war lah dekat Jerman, iaitu Britain dengan Perancis. Tapi sebenarnya diorang tak buat apa-apa sangat pun untuk bantu Poland. Dan sebenarnya dalam serangan ni Hitler ni sangat-sangatlah beruntung, disebabkan sebenarnya general-general perang Hitler ni memanglah sangat berpengalaman dalam Perang Dunia Pertama dulu. Waktu Perang Dunia Kedua ni lah Jerman pakai taktikal baru, iaitu Blitzkrieg. Cerita pasal Blitzkrieg ni sebenarnya panjang, tapi to make it short, sebenarnya Blitzkrieg ni boleh kata macam serangan mengejut tanpa henti lah ke atas pihak lawan. So waktu mula-mula perang ni Hitler banyak gunakan pesawat udara untuk letak bom-bom dekat kawasan Poland. So dalam masa seminggu je hampir 75% kekuatan tentera Poland ni dapat dikalahkan tau. Dalam masa yang sama Russia pun hantar lebih kurang dalam 500,000 orang tentera untuk serang bahagian Poland Timur. So dalam masa sebulan lebih je, akhirnya Poland ni pun jatuhlah ke tangan Jerman dengan Russia. So ikut agreement yang diorang dah agree awal-awal, akhirnya Poland ni pun dibahagikan kepada dua bahagian. Inilah powernya tactical blitzkrieg tu tau. Jerman dapat conquer negara-negara yang diorang attack ni dalam masa yang sekejap je. Disebabkan tactical blitzkrieg adalah serangan mengejut, jadi kebanyakan pihak melawan terpaksa undur je. So banyaklah negara-negara Jerman dapat conquer waktu tu. Antaranya ialah Poland, Austria, Republik Czech, Norway, Denmark, Belgium, Switzerland. Lepas tu Jerman ni dapat berjaya masuk ke kawasan Perancis sampai ke bandar Paris. So waktu tu memang zaman kegemilangan lah untuk tentera-tentera Nazi ni. Memang nampak sangat diorang ni satu kuasa yang memang sangat kuat waktu tu dekat Eropah. And then waktu perang ni juga sebenarnya ada satu benda yang penting tau. Macam kita tahu Hitler ni memang dia tak sukalah orang-orang Yahudi ni. Memang salah satu mission Hitler ni adalah pembersihan etnik. Bagi dia orang Yahudi ni adalah parasit tau. So mission dia memang dia nak hapuskan orang-orang Yahudi ni. So Hitler ni memang arahkan dua orang kuat dia waktu tu untuk hapuskan Yahudi ni. Seorang nama dia Heinrich Himmler, seorang lagi nama dia Reinhard Heydrich. So dua orang ni lah sebenarnya yang banyak plan untuk Holocaust ni. Hitler pernah cakap kat dia orang tau, sebenarnya cara paling mudah nak bersihkan etnik orang Yahudi ni adalah bunuh siapa je yang nampak pelik waktu tu. Untuk menjayakan rancangan ni sebenarnya Hitler pun ada approve tau satu pasukan yang dinamakan Einsatzgruppen. Dalam pasukan Einsatzgruppen ni sebenarnya adalah kebanyakan daripada tentera-tentera Nazi ni jugalah. Dan sebenarnya pasukan ni ditubuhkan hanya untuk membunuh etnik-etnik Yahudi ni. Sepanjang genosid ni hampir 6 juta orang Yahudi yang mati. Dan sebenarnya jumlah orang-orang Yahudi yang mati tu sebenarnya itu adalah 2/3 daripada orang Yahudi yang ada kat Europe waktu tu. Selain daripada tu 2 juta orang Poland yang dibunuh, 3 juta tahanan perang Russia, ahli-ahli daripada parti komunis Jerman ataupun musuh-musuh politik Hitler, and then pesakit-pesakit mental dan orang kurang upaya, orang-orang homoseksual, and then ada a few orang Kristian yang menganut mazhab Adventism. So korang bayangkanlah sebenarnya berapa ramai orang yang Hitler dah arahkan untuk bunuh. And then lepas tu macam-macam cara lah sebenarnya yang diorang bunuh ni tau. Ada yang pakai gas beracun, lepas tu ada yang dia suruh kerja sampai mati, ada yang mati ke buluh, macam-macam cara lah sebenarnya. Kebanyakan diorang akan bunuh orang-orang ni dekat camp concentration dia. Ada satu camp concentration dia yang famous dekat Poland, iaitu Auschwitz Camp Concentration. Tapi sepanjang operation pembersihan etnik ni berjalan, Hitler tak pernah pun melawat concentration camp tu. And then dia tak pernah cerita pun sebenarnya depan public pasal apa yang dia dah arahkan untuk tentera-tentera dia buat. Tapi dalam diam-diam sebenarnya dah berjuta-juta orang yang mati waktu tu. So pada Jun 1941, Jerman ni boleh kata time tu agak desperate jugalah. Disebabkan perang tu perang yang agak berpanjangan. Diorang ni makin lama makin kehabisan sumber mentah. Terutama sekali minyak lah untuk kegunaan diorang punya kenderaan-kenderaan dan infanteri diorang. Dan Hitler nampak waktu tu sebenarnya the only way untuk dapatkan bahan-bahan mentah ni ialah dengan menyerang Russia ataupun Soviet Union waktu tu. So pada 22 Jun 1941, akhirnya Hitler pun lancarkan serangan ke atas Russia. Operation ni dinamakan sebagai Operation Barbarossa. So sebenarnya sebelum Hitler lancarkan serangan Operation Barbarossa ni, masa tu Hitler ni banyak bergaduh tau dengan orang-orang kanan dia. Disebabkan sebenarnya orang-orang kanan Hitler ni kebanyakannya tak bersetuju dengan idea Hitler ni untuk serang Soviet Union waktu tu. Tapi Hitler waktu tu degil dan boleh kata dia ni agak sombong. Sebab waktu tu kejayaan tentera Nazi ni boleh kata power jugalah. Sampai diorang boleh masuk bandar Paris waktu tu, iaitu musuh utama diorang. So Hitler ni makin lama makin sombong lah. Boleh kata dia ni agak overconfident dapat take over Russia waktu tu. Untuk Operation Barbarossa ni sebenarnya Hitler
ni mengarahkan untuk hantar sebanyak 5.5 juta askar. So sepanjang serangan Jerman, ni paling ramai lah. Dan sebenarnya ini adalah 3/4 daripada tentera Nazi yang ada waktu tu, termasuklah tentera-tentera daripada kuasa paksi. Kalau ikutkan waktu tu, sebenarnya Russia ni memang jauh ketinggalan dari segi persediaan. So tentera-tentera Hitler ni jauh lagi ramai daripada tentera Rusia yang ada waktu tu. And then lagi satu, peralatan-peralatan missionaries, kenderaan yang digunakan oleh tentera-tentera Nazi ni sebenarnya jauh lagi power daripada kelengkapan tentera Soviet Union ataupun Russia waktu tu. So tentera Nazi ni masuk dengan 3 laluan waktu tu. Yang pertama mengarah ke Leningrad dekat bahagian selatan, and then pasukan kedua akan mengarah ke arah Moskow, dan yang ketiga akan bergerak ke arah bandar Kiev. Sekarang ni Kiev ni bawah Ukraine lah, tapi dulu ni bawah Soviet Union. Waktu mula-mula masuk tu memang Jerman ni memang menang besar lah. Senang-senang je dapat masuk Rusia waktu tu. Dan lebih kurang dalam 140 km je lagi dia nak sampai bandar Moskow. Tiba-tiba waktu tu cuaca berubah. Suhu makin lama makin sejuk. So faktor cuaca ni lah sebenarnya halangan terbesar tau untuk askar-askar Nazi yang ada waktu tu. Sebabkan diorang ni memang tak bersedia sebenarnya nak perang dalam keadaan musim sejuk. Bukan mati sebab kena tembak tau, tapi sebenarnya lagi ramai yang mati sebabkan cuaca sejuk tu. And then kebanyakan jalan yang tak berturap ni kebanyakan jadi lumpur lah. So benda-benda macam ni lah yang menjadi challenge untuk askar-askar Nazi waktu tu tau. Bila jalan-jalan dah berlumpur, so banyaklah kereta-kereta kebal diorang ni rosak. Lepas tu diorang kena repair. Lepas tu diorang pula tak bawa kelengkapan baju yang sesuai untuk musim sejuk. So ramai yang mati, ramai yang sakit. And then makin lama jumlah askar-askar Nazi ni makin lama makin berkurang tau. Sebab senang cerita memang diorang tak prepare langsung tau untuk perang musim sejuk macam ni. So waktu ni lah nampak kelemahan taktik Blitzkrieg yang diorang guna tu tau. Sebab nak gunakan taktikal Blitzkrieg ni, Hitler tak boleh putus manpower, tak boleh putus bekalan, tak boleh putus makanan. Sebab objektif utama dia ialah nak lancarkan serangan secara berterusan. Tapi yang jadi masalah bila musim sejuk ni, ramai pula askar-askar dia yang mati. So nak tak nak, pada 31 Oktober 1941 akhirnya Hitler ni terpaksa stopkan serangan ni sekejap tau. Sebab dia nak susun balik rancangan dia ni. Sebab semua dah kucak-kacir gila, orang pun dah tak cukup. So dia perlukan lagi ramai askar untuk sambung balik serangan dia ni. So waktu ni lah sebenarnya memberi peluang kepada Russia waktu tu tau. So sempatlah Russia ni nak rekrut askar daripada bahagian timur untuk dihantar ke perang ni. And then bila perang ni bersambung, nampaklah makin lama Jerman ni memang tak boleh menang lah dalam perang tu. And then Hitler pun dah nampak tau, sebenarnya plan dia nak conquer Russia waktu tu memang nampak dah dekat fail lah. Askar Nazi ni makin lama makin berundur, makin lama makin berundur. So makin lama tentera Russia waktu tu dapat masuk sampai ke Jerman tau. And then bila Hitler sedar dah nak kalah waktu tu, Hitler ni lancarkan satu operation yang dipanggil Operation Bumi Hangus. Dalam operation ni diarahkan semua orang kanan dia untuk bakar semua benda-benda yang dianggap boleh membantu pihak musuh tau. Contoh dia macam kilang, macam kenderaan, macam kereta, macam makanan, bakar apa saja yang ada. Tapi waktu ni orang kanan dia dah mula dah tak nak dengar cakap Hitler. Sebab dia nampak waktu tu Hitler memang dah terdesak sangat tau. And then pada 30 April 1945 akhirnya tentera-tentera Russia ni dapat masuk sampai ke Berlin. Dah dekat-dekat dah dengan tempat Hitler ni, iaitu dekat bangunan Reich tu. Waktu tu Hitler ni memang tahulah dia ni nak kalah. And then dia arahkan tentera dia, kalau dia mati, dia tak nak mayat dia ni jatuh ke tangan musuh. So dia arahkan untuk bakar mayat dia ni. Waktu tu Hitler ni memang dah full time duduk dalam bunker dia tau, dekat Reich Chancellery tu. And then waktu tu yang teman dia ialah isteri dia, iaitu Eva Braun. So bila dia tahu yang tentera Russia ni memang dah dekat dengan diorang, finally Hitler ni bunuh diri dia sendiri tau dengan pistol. Sebab dia tak nak dia ni jatuh ke tangan musuh. Isteri dia pula iaitu Eva Braun, dia ni telan pil genocide untuk bunuh diri. So at the end diorang ni dua-dua bunuh diri tau. So bila tentera dia nampak yang dia ni dah mati, diorang ni cepat-cepat bakar mayat dua-dua ni lah. So sebenarnya mayat Hitler ni tak dijumpai sampai ke hari ni. So macam tu lah lebih kurang cerita pasal Hitler ni, daripada kecil sampailah dia mati. Punyalah ekstremis dia ni sampai dia boleh bunuh berjuta-juta orang tau. So sampai sini je video kali ni. Nanti kita jumpa lagi dalam next video. Bye.